Saya Muhammad Azim bin Salim, nomor metrik 224039. Saya sebagai yang dibuli. Saya Nanur Fana Faisal, 225120, memegang watak sebagai pembuli. Saya Nur Alia Batrisya Muhammad Syabani, nombor matrik 223447. Saya memegang watak sebagai pembuli dua. Saya Kasih Hazra binti Mak Iskandar, nombor matrik 214173, memegang watak pembuli nombor 3. Saya Muhammad Aidil Saputra, nombor matrik 223502, memegang watak sebagai cikgu. Saya Muhammad Rizki bin Mak Sazali, nombor matrik 224874, saya memegang watak sebagai pembaca berita. Aku lapar lah. Jom. Mana? Tapi aku nampak Azim kat sini. Dia bukan budak baru ke? Ada budak baru lah. Jumpa Syarika. Kita pergi kawan ni tu. Azim. Hai Azim. Kau budak baru kan? Kau asal mana? Saya asal Sabah. Oh, Sabah. Sabah. Kaya lah. Boleh juga. Dia memang beli tiket flight kan. Berapa banyak tanah kau ada? Tak banyak juga, sikit je. Jom jadi kawan? Kau nak jadi kawan tak? Jom lah kita kawan. Jom lah. Kita pergi belajar sama-sama. Makan sama-sama. Tak nak ke? Seronok. Tolong buat ni. Ada dua. Cepat. Kau dah siap ke kerja? Kerja apa ni? Kerja sekolah lah. Sekolah apa? Yang mana banyak itulah, banyak-banyak tu lah. Aku dah siap dah. Aku belum siap tahu. Aku tak suruh Azim je. Siapa Azim? Kau tak kenal? Macam ada benda tak kena lah. Azim? Siap. Tak siap lagi lah. Kerja aku pun tak siap lagi. Bila nak siap ke? Bila nak siap? Esok nak kena hantar dah. Tak tahu lah nak siap bila. Kalau aku nak siap kat sekarang. Azim, buatlah kerja kita orang dulu. Tak, aku pun banyak kerja juga. Habis tu, kau nak kita orang buat apa? Aku nak buat kerja apa? Jangan melawan lah. Buat je lah. Buatlah kerja kita orang dulu. Tak, aku nak siapkan Siapkan. kerja aku dulu. Malam ni kita tak siap. Apa ni? Kawan je. Kau ni degil lah. Buatlah. Wait, dia apa ni? Kau tak nak dia. Aku tak tahu dia nak buat macam tu. yang ni buat apa ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pelajar sekolah menengah dilaporkan maut setelah menerima kecederaan di kepala. Mengikut hasil kajian bedah siasat, mangsa dipercayai jatuh dan kepalanya terhantuk di bucu batu, menyebabkan pendarahan di dalam otak. Mengikut saksi, iaitu seorang guru yang berada berdekatan pada ketika itu, mangsa disyaki dibuli oleh pelajar lain. Saya pun tak tahu. Saya kebetulan ada dekat sini dan tiba-tiba saya nampak sekumpulan budak perempuan dan seorang budak lelaki terbaring. Dan bila saya datang ke situ, semua budak perempuan tu lari. 3 suspek yang berusia 17 tahun telah direman dan siasatan akan dijalankan untuk keterangan lebih lanjut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan tentang kes buli dalam kalangan pelajar.
Saya Muhammad Rizki bin Mat Sazali, nombor matriks 224874. Baiklah, untuk pengenalan, buli adalah suatu tindakan dengan niat untuk menyakitkan hati dan memberi tekanan kepada seseorang. Buli mempunyai pelbagai bentuk termasuk serangan fizikal, penderaan lisan seperti mengejek atau menggunakan isu perkauman. Buli juga sering dikaitkan dengan ragging, di mana ia dilakukan untuk mendisiplinkan seseorang, namun pada lumrahnya elemen buli diterapkan dalam aktiviti tersebut. Hal ini lebih sering dilihat di dalam sekolah berasrama penuh kerana adanya konsep senior dan junior. Walaupun isu ini merupakan sesuatu yang kuno, ianya kekal berlaku sehingga ke hari ini dan akan terus meningkat sekiranya tiada inisiatif berkesan dilakukan. Nama saya Muhammad Adi Saputra bin Muhammad Khairi, nombor matrik 223502. Terdapat banyak punca pelakuan buli, antaranya adalah faktor tekanan akademik. Tekanan akademik yang tinggi dan keperluan untuk mencapai prestasi yang cemerlang boleh menyebabkan beberapa pelajar menggunakan perbuatan buli sebagai cara untuk menunjukkan dominasi dan mengurangkan tekanan yang mereka hadapi. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dalam penyebaran gejala buli. Lingkungan sosial yang negatif dan ketidakseimbangan kuasa dalam kumpulan sosial pelajar dapat menyebabkan penyebaran gejala buli secara meluas. Hal ini kerana pelajar-pelajar masih berada di umur yang mudah terpengaruh dengan persekitaran. Seterusnya, pengaruh media dan teknologi. Kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial telah meningkatkan gejala buli dalam kalangan pelajar. Pelajar boleh menjadi mangsa gejala buli secara dalam talian dan luar talian, yang menyebabkan kesan yang lebih meluas dan mendalam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azim bin Salim, 224039 akan membentangkan langkah-langkah mengatasi gejala buli. Yang pertama, pendidikan kesedaran mengenai kesan gejala buli. Pendidikan kesedaran tentang kesan negatif gejala buli adalah penting untuk membentuk sikap dan tindakan yang positif dalam kalangan pelajar. Pelajar perlu memahami bahawa buli akan menyebabkan mangsa menjadi lebih pasif, merenggangkan hubungan sosial mangsa dan cenderung untuk menyebabkan mangsa ponteng sekolah kerana takut dibuli. Hal ini bagi mengesan dan membantu rakan-rakan yang dibuli. Yang kedua, penglibatan rakan sebaya sebagai sokongan bagi mangsa. Rakan sebaya berperanan penting dalam memberi sokongan kepada mangsa gejala buli. Rakan-rakan yang mengetahui akan kejadian buli yang berlaku dalam kalangan pelajar seharusnya melaporkan perkara tersebut kepada guru. Dan yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan buli. Pihak sekolah seharusnya menguatkuasakan peraturan yang berkaitan dengan buli dan tidak berkompromi dengan pelaku buli. Tindakan yang sewajarnya mestilah diambil bagi menimbulkan keinsafan terhadap pelaku buli. Seterusnya, kita beralih kepada ciri-ciri mangsa yang dibuli. Antara ciri pertama ialah mangsa selalu berseorangan. Mangsa buli sering kehilangan beberapa rakan kerana kanak-kanak lain tidak mahu dikaitkan dengan mangsa dan tidak ingin mencari masalah dengan si pembuli. Mereka akhirnya akan mula menjauhkan diri daripada kanak-kanak lain dan ahli keluarga, serta selalu dilihat bersendirian. Dengan berbuat demikian, pembuli akan lebih berani dan yakin untuk menyerang apabila mangsa berseorangan dan tidak dikelilingi oleh orang lain. Antara ciri yang kedua ialah mangsa selalu kelihatan rendah keyakinan diri dan sentiasa kelihatan sedih. Kelihatan cemas atau berkelakuan pelik seperti menangis apabila makan, sentiasa murung, bercakap tentang mencederakan diri dan lain-lain. Jika mereka tidak ingin berkongsi masalah mereka, walaupun anda telah cuba untuk bercakap dengan mereka, ini sudah tentu adalah tanda amaran buli. Ciri yang seterusnya ialah pencapaian akademik merosot. Jika mangsa selalu menunjukkan prestasi akademik yang baik tetapi pencapaian mereka telah merosot tanpa sebab yang jelas, ini sudah tentu adalah satu tanda amaran yang perlu diambil berat. Kanak-kanak yang dibuli akan mengalami kebimbangan dan kemurungan yang serius. Ini seterusnya akan mengganggu keupayaan mereka untuk memberi tumpuan di dalam kelas dan kepada kerja rumah. Seterusnya kita beralih kepada kesan. Perbuatan membuli jelas boleh memberikan kesan yang serius kepada mangsa, terutamanya dari aspek psikologi yang mana boleh menjejaskan keadaan mental mangsa. Pertama, mangsa akan kurang yakin pada diri sendiri dan mereka lebih bersikap rendah diri. Mereka sering menyalahkan diri sendiri dan tidak percaya terhadap kebolehan dan potensi diri yang ada. Yang ketiga,
prestasi pelajaran semakin merosot dan juga kehadiran ke sekolah rendah, yang disebabkan oleh ketakutan berhadapan dengan khalayak ramai dan juga kehilangan minat terhadap pelajaran. Dan yang terakhir, masalah penyesuaian diri apabila dewasa, terutama dalam alam pekerjaan yang mana mereka susah untuk bergaul kerana trauma yang dihadapi. Dan akhir sekali, bagi kesimpulan, natijahnya semua pihak perlulah memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah pembulian di sekolah ini. Jika kita teliti secara telus, punca-punca berlakunya pembulian adalah mungkin kerana tekanan akademik, lingkungan sosial ataupun kemajuan teknologi. Masalah ini perlu kita basmi kerana buli akan memberikan kesan buruk kepada individu yang terlibat, sama ada mangsa dibuli ataupun individu yang membuli itu sendiri. Maka, semua pihak perlulah berganding bahu untuk memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini. Contohnya, kita bolehlah memberikan lebih autoriti kepada pihak berwajib seperti guru dan polis untuk menangani masalah buli ini. Dan kita juga perlu mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya buli ini kepada semua individu dan kita juga perlu memberi penekanan kepada peranan ibu bapa dalam memerhatikan anak mereka jika mungkin mereka mempunyai ciri-ciri seorang mangsa yang dibuli. Ciri-ciri mangsa yang dibuli pula adalah mungkin mereka sentiasa berseorangan dan mengasingkan diri, mempunyai rendah keyakinan diri dan sentiasa kelihatan sedih, ataupun mereka mempunyai pencapaian merosot di sekolah. Maka jika perkara-perkara ini kita titik beratkan, nescaya masalah buli di Malaysia dapatlah kita atasi dan negara kita dapat membentuk satu masyarakat yang berdisiplin dan prihatin terhadap sesama sendiri.